Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton audio pada hari ini. Terutamanya rakan-rakan RE, rakan-rakan elit sekolah TS25, rakan-rakan SLT dan juga MLT sekolah TS25 Pokot 6. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang saya muliakan sekalian. Sekolah TS25 merupakan salah satu daripada program strategik Kementerian Pendidikan Malaysia. Bila kita katakan program strategik, bermakna ia pastilah memberi impak yang besar untuk kita mentransformasi sekolah di Malaysia menjelang tahun 2025. Mungkin rakan-rakan SLT di sekolah yang baru ataupun mungkin sekolah yang bukan termasuk dalam TS25 bertanya, apakah itu program TS25? Untuk makluman rakan-rakan SLT, program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan SLT yang saya muliakan, secara rumusannya, kalau tuan-tuan lihat kepada kata kunci utama atau rumusannya, program TS25 ada dua perkara yang diberi perhatian, iaitu nak meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Pertama, dan yang kedua, nak mengaplikasikan amalan terbaik dalam kepimpinan dan pembelajaran. Itulah program TS25. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, setelah kita tahu setelah kita faham apa yang dihasratkan oleh KPM melalui sekolah TS25, kita bergerak kepada kerangka konsep TS25. Dalam kerangka konsep TS25, kita ada 4 KRA. 4 KRA yang juga disebut sebagai fokus utama TS25. Iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIDG dan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Jadi sebelum saya menyentuh sedikit tentang kerangka ini, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa matlamat akhir sekolah TS25 ialah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Saya ulang balik, tuan-tuan dan puan, matlamat akhir sekolah TS25 ialah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi untuk mencapai kedua matlamat ini, maka kita perlukan fokus utama, iaitu ada 4 fokus utamanya untuk mencapai matlamat akhir ini, iaitu pemimpin berkesan. Seperti mana yang saya jelaskan, bahawa pemimpin berkesan terdiri daripada SLT, iaitu Senior Leader Teams, yang terdiri daripada penolong-penolong kanan. Penolong kanan 1, penolong kanan hand, penolong kanan koko, penolong kanan petang, penolong kanan pendidikan khas, penolong kanan tingkat 6. Semua ini termasuk dalam kumpulan SLT. Manakala kumpulan yang kedua ialah MLT, iaitu Middle Leaders Team, yang terdiri daripada guru kanan mata pelajaran bagi sekolah menengah, ketua-ketua penantia, dan mungkin juga ada kumpulan-kumpulan tertentu yang diwujudkan oleh pihak sekolah. Perkara ini akan diberi penekanan dalam modul 2 nanti bila kita masuk kepada subtopik pemimpin pertengahan.
Rakan-rakan SLT yang saya muliakan sekalian, manakala guru berkualiti sudah pastilah kita memberi fokus kepada semua guru. Suka saya ingatkan bahawa PGP juga adalah guru kerana mengajar dalam bilik darjah. Jadi perkara yang fokus yang ketiga pula ialah sokongan PIBG dan komuniti. Bermaksud di sini ialah sokongan PIBG dan komuniti diperlukan dalam konsep dalam sekolah TS25 bagi menyokong ke persekitaran pengajaran dan pembelajaran makna. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, ketiga-tiga KRA ini sebenarnya dia perlu untuk menyokong satu lagi KRA yang penting, iaitu persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Suka saya ingatkan bahawa KRA persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna memberi fokus kepada publik. Saya ulang sekali lagi, persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna memberi fokus kepada murid, di mana konten atau kandungan dalam KRA ini kita lihat ada 3, iaitu pentaksiran murid, dokumen standard yang kita lihat sekarang ni KGSM, KSSR dan juga pedagogi. Aspek maksudnya pedagogi kaedah pembelajaran sesuai dengan murid-murid. Dan inilah yang kita katakan keempat-empat ini sebagai elemen kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Rakan-rakan SLT yang saya muliakan sekalian, program transformasi sekolah 2025 atau disebut sebagai TS25 seperti mana yang telah saya jelaskan tadi berkaitan usaha KPM ini memberikan perhatian kepada 2 perkara, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Itu ialah matlamat jangka panjang. Manakala dalam proses aplikasi amalan terbaik dalam pengurusan dan kepimpinan serta PDPC berasaskan konsep pembelajaran bermakna, deep learning sepenuhnya. Inilah kita nak cuba melihatkan perbezaan antara sekolah TS25 dengan bukan sekolah-sekolah TS25. Mungkin ada rakan-rakan baru Kohort 6 bertanya, apa perbezaan antara sekolah TS25 dengan bukan TS25? Inilah dia. Dan saya tidak nafikan, mungkin ada sekolah yang bukan TS25 juga melaksanakan beberapa part yang ada dalam sekolah TS25, tetapi tidak menyeluruh. Kerana sekolah TS25 ini dirancang secara teliti. Teliti menggunakan model-model tertentu dan modul-modul tertentu. Jadi saya secara keseluruhannya kita dapati bahawa program transformasi ini akan melahirkan modal insan yang unggul melalui 4 perkara, iaitu persekitaran pelajaran yang menyeronokkan, infant learning lah. Mungkin rakan-rakan Kohort 6 yang telah pun melaksanakan PKR1 sebagai satu pembudayaan, jadi dia mungkin tidak akan jadi masalah untuk melaksanakan TS25 ni kerana mereka sudah pun memulakan langkah-langkah tertentulah. Yang kedua, disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Yang ketiga, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Dan yang keempat, komitmen komiti yang padu. Ini kita kata dia juga jadi secara keseluruhan dia merangkumi 4 KRA yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, saya ulangi sekali lagi. Inilah matlamat akhir TS25 untuk menjadikan sekolah berkualiti dan juga kemenjadian murid. Baik. Ini mungkin saya akan beri pandangan secara umum, secara mendalam sedikit. Bila tadi saya sentuh tentang matlamat akhir TS25 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2025 berkaitan dengan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Sebab ramai dalam kalangan rakan-rakan SLT atau rakan-rakan sekolah bertanya, kita nak melihat apa perbezaan yang jelas antara sekolah TS25 dengan bukan TS25. Jadi bila kita melihat 2 matlamat akhir ini dan kita nak lihat kemenjadian murid itu apa yang hendak sekolah lakukan.
Kemanjaan murid, kita melihat dari segi biasanya sekolah, melihat dari segi 3 aspek utama, iaitu akademik, kemanjaan sosial, kemanjaan co-curriculum. Dari segi akademik, pencapaian saya murid, maknanya pencapaian prestasi akademik mesti melihat kepada semua murid. Kita tidak melihat murid-murid tertentu. Sebab itulah saya nak jelaskan juga, mungkin apa yang saya paparkan ini mungkin pada tahun akan datang berlaku pindaan sebagainya, kerana akademik ini dia bersifat dinamik. Akan berlaku perubahan-perubahan sesuai dengan situasi. Apatah lagi kita sekarang berada dalam norma baru, beberapa perkara berkaitan dengan akademik sudah mula dibuat pindaan-pindaan. Walau bagaimanapun, apa yang saya paparkan ini sebagai contoh pentaksiran bilik darjah, melihat kepada tahap penguasaan atau disebut sebagai TP merupakan perkara yang sekarang diberi perhatian. Yang kedua, UPSR dan PPSR ini kita dah sedia maklum bahawa perkara ini telah pun dimansuhkan. Kerana saya ulangi sekali lagi, dalam aspek ini pendidikan itu bersifat dinamik, sentiasa berlaku perubahan mengikut situasi dan keperluan. Itu juga dalam pentaksiran tingkatan 3. Sebagaimana kita dah sedia maklum bahawa Menteri Pendidikan telah pun maklumkan bahawa perkara ini telah pun dibatalkan. Seterusnya, peratus dan bilangan pelajar ke jurusan STEM. Dan STEM ini juga perkara penting tuan-tuan dan puan, kerana kita telah sedia maklum bahawa perkara ini mulai tahun 2021 modul 35 telah ditambah. Satu lagi iaitu STEM. Jadi kita perlu melihat perkara ini, pelajar-pelajar, maknanya di sekolah 35 ini akan berlaku peningkatan bilangan pelajar yang memilih jurusan STEM. Jadi maknanya kita dalam 35 ni kita perlu ada satu strategi untuk memastikan pelajar-pelajar peningkatan bilangan ini dan akhirnya kita akan menyokong kepada dasar STEM ini. Seterusnya, literasi dan numerasi. Ini juga merupakan salah satu daripada saya anggap sebagai dasar KPM untuk memastikan bahawa celik huruf, celik nombor berlaku dalam sekolah 35 dan perkara ini dianggap sebagai pencapaian prestasi akademik juga. Jadi kalau mungkin sebelum ni di sekolah harian biasa mereka memberikan perhatian kepada pencapaian peperiksaan pusat, contohnya SPM, UPSR, apa lagi dulu PT3 dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita melihat kemanjaan murid secara holistik. Holistik maksudnya perkara ini perlu diberi perhatian bahawa tidak ada murid yang tercecir. Tidak ada murid yang tertinggal dalam pencapaian akademik. Paling tidak minimum itu dapat dicapai. Begitu juga dengan kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa ini ada dalam aspirasi murid, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tetapi saya yakin dan percaya mungkin ada sesetengah sekolah Kod 6 ini terdiri daripada sekolah kluster, sekolah berprestasi tinggi. Jadi kita anggap juga pencapaian prestasi akademik ini melibatkan bukan saja di bahasa, mungkin ada bahasa tambahan lain. Maksudnya bila kita dapati peningkatan bilangan pelajar ramai dalam penguasaan selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahasa tambahan lain, ini kita juga anggap sebagai kemenjadian murid. Baik, seterusnya selain daripada kita melihat dari segi pencapaian akademik, kita juga perlu melihat kepolipasaran. Kepolipasaran yang maknanya kita perlu melihat bahawa paling tidak terutamanya di sekolah menengah, maknanya pelajar di sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah lebih kurang 5 tahun, kita perlu pastikan bahawa sepatutnya murid-murid ini layak mendapat sijil SPM, yang ini peratus LMS. Dan kemudian sijil SPM ini kita anggap sebagai kepolipasaran. Maksudnya mungkin dari segi pasaran kerja,
pasaran dari segi melanjutkan pelajaran. Jadi inilah kita nak melihat adakah perubahan dalam sekolah TS25. Okay? Begitu juga kembali pasaran sijil tinggi persekolahan Malaysia. Okay? Ini dari segi aspek akademik, iaitu dari segi pencapaian dan juga kebolehpasaran ini perlu diukurlah. Sebab tu nanti bila tuan-tuan puan masuk kepada bab 2, kita mula membicarakan soal data. Jadi perkara-perkara ini perlu ada. Maknanya bila saja pelajar ini lepas daripada menduduki periksaan yang terakhir di sekolah iaitu SPM bagi pelajar tingkatan 5 dan STPM bagi tingkatan 6, kita juga dapat melihat kemenjadian dia sebenarnya, kebolehpasarannya. Adakah dia data menunjukkan bahawa betul sekolah kita ini sekolah transform. Bila kita dapati pelajar-pelajar ini maknanya kata contohlah dia dapat melanjutkan pelajaran dan mungkin mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya, dan ini yang dikendaki oleh matlamat akhir TS25. Baik, perkara yang kedua tadi akademik, yang kedua ialah kemenjadian sosial. Kemenjadian sosial kita melihat dari segi pencapaian disiplin dan sosial terpuji semua murid. Jadi biasanya sosial ini kalau di sekolah saya lihat di sekolah dia dah ada data lah. SSDM, maknanya data ni maknanya data salah laku, peningkatan kehadiran, penurunan kes penyalahgunaan data, begitu juga dengan amalan-amalan nilai-nilai bumi. Jadi semua ini kita anggap sebagai kemenjadian sosial. Dan saya yakin dan percaya kemenjadian sosial ini ada korelasi dengan pencapaian akademik. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat kajian-kajian yang dibuat, jadi kalau pelajar itu mempunyai sosial ataupun disiplin kendiri yang tinggi, sudah pastilah pencapaian prestasi akademik juga berada pada tahap yang baik. Kita tak kata cemerlang, pada tahap yang baik maknanya pelajar-pelajar ini boleh mencapai sasaran yang telah kita tetapkan. Itu juga sosial juga dilihat dari segi counseling dan psikometrik. Kita melihat emosi murid. Kalau dulu kita jarang memberi penekanan tentang emosi murid. Jadi bila psikometrik ini dan TS25, data psikometrik ini sangat penting. Kerana dia juga memberi satu interpretasi tentang kemenjadian sosial murid. Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan elit, rakan-rakan SLT yang saya muliakan sekalian, kemenjadian murid yang ketiga lah kemenjadian co-curriculum. Akademik, sosial dan co-curriculum mestilah semua murid. Dia bukan berpaksikan murid-murid tertentu, kumpulan-kumpulan murid tertentu. Ini dia matlamat sekolah TS25. Kita nak kemenjadian murid secara holistik, merangkumi semua murid, bukan murid-murid tertentu. Jadi dalam kemenjadian co-curriculum ini, sepatutnya kita melihat beberapa perkara. Antaranya pembangunan kemahiran insaniah ataupun soft skill murid dalam aktiviti co-curriculum. Sebab kita lihat kadang-kadang murid-murid kita ini dia begitu tinggi pencapaian akademik dia, tetapi dari segi sosial ataupun soft skill dia sangat kurang. Perkara ini dah diakui. Kalau kita baca dapatan-dapatan daripada kajian-kajian sebelum ini, memang perkara ini diberi perhatian. Sebab itulah dalam 6 aspirasi murid, itu juga dalam PAK 21 dan sebagainya, kita memberi penekanan tentang soft skill ini. Supaya soft skill ini akan membantu murid-murid kita memberi nilai tambah kepada pencapaian akademik dan sosial. Kita tidak mahu murid-murid yang kita lahirkan nanti lebih bersifat kepada, kita kata, individualistik, tidak pandai bekerja secara kumpulan dan sebagainya. Selain itu, kemenjadian co-curriculum juga kita akan lihat dari segi aspek pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, iaitu PAJSK. Jadi kat sini PAJSK dah jadi penting dalam sekolah TS25 kerana dia memberi juga salah satu daripada cabang kemenjadian murid.
Begitu juga dengan SEGAK. SEGAK ini pentaksiran standard kecergasan fizikal kebangsaan. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tengok budak-budak kita bila buat SEGAK, obesiti dan sebagainya, kita tak ada strategi. Kita nak mahu melahirkan murid yang holistik, bukan sahaja pencapaian akademik baik, sasialnya yang murni, tetapi juga dari segi kesihatan dia, dari segi fizikal dia juga memenuhi piawaian yang tertentulah. Kita istilahkan sebagai murid yang sihat, dia akan menjadi rakyat yang sihat. Apatah lagi kita sekarang berada dalam suatu norma baru, atau disebut sebagai dunia VUCA yang tidak kepastian. Jadi sebenarnya SEGAK ini sangat penting. Itu juga dengan pencapaian sukan dan permainan, pencapaian akademik, pencapaian badan beruniform. Jadi semua perkara ini sebenarnya daripada PAJSK, SEGAK, sukan dan permainan, akademik dan juga badan beruniform, dia sebenarnya membina atau membangun kemahiran insania atau kita sebut sebagai soft skill murid. Ini yang kita dapati nanti sesuatu 45 perkara ini perlu diberi perhatian. Maknanya perlu ada perancangan. Bagaimana pokok ini dapat membangunkan kemahiran insania murid, dan inilah yang kita katakan nanti dia sebagai salah satu cabang kemenjadian murid. Baik, rakan-rakan SLT dan MLT yang saya kasih sekalian, kini kita pergi kepada sekolah berkualiti. Sekolah berkualiti, kalau kita melihat kepada pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang. Apa maksud pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang? Ini memberi makna bahawa sekolah itu akan dianggap sebagai sekolah berkualiti jika kita melihat dari segi grade purata sekolah, pencapaian GPS. Sebab tu saya katakan walaupun kita sekolah TS25, kita masih lagi melihat aspek akademik. Yang kedua, penerapan sekolah berdasarkan SKPMG 2 yang kita lihat standard 1, standard 2, standard 3, standard 4 dan juga standard 5 itulah kemenjadian murid. Jadi kita maknanya SKPMG 2 ni juga sebagai satu daripada ukuran kita berkualiti ataupun tidak. Sebab tu disarankan sekolah menjadikan SKPM 2 sebagai tools management, alat urusan kualiti, jadi untuk melihat bagaimana perjalanan sekolah kita. Yang ketiga juga kita mungkin boleh mengukur dari segi penilaian pusat sumber sekolah. Kerana pusat sumber sekolah juga penting kerana merupakan salah satu daripada elemen fizikal yang membantu peningkatan kemenjadian murid. Jadi bila kita nak melihat kepada pencapaian murid, kita juga mungkin nak lihat bagaimana pusat sumber sekolah kita benar-benar mencapai satu tahap yang dianggap berkualiti, antaranya lah menang anugerah-anugerah, pertandingan-pertandingan, atau kita mungkin ada penilaian tertentu. Baik, seterusnya prestasi kewangan. Jadi prestasi kewangan bagi sekolah berkualiti perlu berada pada tahap baik dan cemerlang. Kerana kita mesti ingat prestasi kewangan yang diurus, kewangan sekolah yang diurus dengan baik, dia memberi satu gambaran kepimpinan yang berkualiti. Begitu juga dengan anugerah-anugerah lain kalau kita dapat, ini juga dianggap sebagai sekolah berkualiti. Sebab itulah kita lebih menggalakkan bagi wujudkan sekolah berkualiti ini, pihak sekolah perlu berani mencuba untuk melibatkan sekolah dalam pertandingan anugerah tertentu. Dia sebagai satu, kita kata sebagai satu simptom, sebagai satu penanda aras bahawa sekolah berada pada tahap kualiti yang kita kendaki. Maksudnya bila ada penilaian daripada orang lain, daripada luar, kita tahu kualiti kita kat mana, kantin kita dekat mana, asrama kita dekat mana, tandas kita dekat mana dan pelbagai lagi lah. Jadi bila ini baru kita dapat melihat bahawa bila kita mendapat penganugeraan, bahawa benar kita sebenarnya berada pada tahap
kualiti yang telah ditetapkan. Itu juga dengan penerapan prestasi sekolah selamat, kepuasan pelanggan, hubungan luar, jaringan dan jalinan. Maknanya kita membina lebih banyak hubungan dengan pihak-pihak luar. Bukan saja di kalangan daerah kita, negeri, kebangsaan, malah di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita dah masuk ke tahap antarabangsa sebagainya, maka kita dapat melihat inilah kualiti yang kita nak dalam sekolah TS25. Begitu juga dengan sarana sekolah, sarana ibu bapa. Kali ini ada penekanan dalam sokongan PIBK atau PIBKS dalam sarana-sarana ini. Ini juga dia menjadi ukuran sekolah itu berkualiti ataupun tidak. Dan yang akhir sekali, maknanya kita anggap sebagai suara-suara, voice, teacher voice, student voice, parents. Maksudnya benda kita sekarang tak boleh, bila sekolah TS25 ni, kita tak boleh short sendiri. Short sendiri maknanya kita perlukan kolaboratif dengan semua pihak. Bagaimana kita perlu dapatkan maklum balas atau disebut sebagai voice, suara guru, murid, ibu bapa yang menjadi stakeholder kita. Jadi suara-suara ini akan membantu kita membuat penambahbaikan. Penambahbaikan inilah akan meletakkan kita sebagai sekolah berkualiti. Begitu juga dengan hal lain lah. Jadi maknanya selain daripada GPS sekolah, akademik, SKPM, PS, kita perlu dapatkan, bukan kata kejar, dapatkan penganugeraan yang lain supaya dapat meletakkan di mana penanda aras kita. Jadi bila penganugeraan ini, ia menjadikan kita katakan sebagai sekolah berkualiti. Baik, seterusnya saya sentuh sikit tentang indikator kemanjaan murid sebab saya rasa perkara ini penting dalam kita kata sebagai pengenalan kepada sekolah TS25. Tadi saya dah sebut tadi kemanjaan murid. Jadi mungkin kita boleh lihat ini sebagai satu, saya ambil ni daripada pihak luar ni, cadangan-cadangan supaya kita nampak lebih jelas di peringkat pengoperasian sekolah. Kita sebut kemanjaan murid, kita sebut akademik sebagainya. Apa yang kita nak lihat sekarang ini? Kalau dalam indikator kemanjaan murid, contohnya bina insan, ini mungkin cadangan. Kita boleh dari segi pelajar Islam, mungkin kita lihat dari segi aspek solat dia. Akhlak dan adab, pengurusan diri. Pengurusan diri maknanya murid ini pandai menguruskan diri sendiri. Contohnya pengurusan diri dia, kalau kita tengok kadang pakaian murid-murid kita boleh tengok kadang. Ini mungkin cerita sikit pengalaman tuan-tuan, sebab saya pernah jadi pengetua di sekolah, pernah jadi perengkanan, pernah jadi guru. Kadang kita lihat, kita boleh nampak murid dari segi aspek pengurusan diri dia, dari segi pakaian dia, mungkin tidak berapa kemal dan sebagainya. Ini menggambarkan bahawa kemenjadian dari segi bina insan itu masih lagi belum cukup. Pengurusan masa dan amalan nilai budi. Saya yakin kalau kemenjadian murid kita sebut sebagai kemenjadian bina insan ini kita capai, dia tidak akan menimbulkan banyak masalah-masalah lain. Dari segi masalah disiplin, masalah akademik dan sebagainya. Jadi sebab tu di cadang kemenjadian murid satu ini kita memberi perhatian kepada bina insan. Kemanjaan murid yang kedua pula dari aspek disiplin. Ini memang dah ditetapkan oleh pihak KPM. Contohnya kehadiran murid, kes disiplin, dan juga yang kita anggap disiplin dipisah dengan penyalahgunaan dadah. Jadi perkara-perkara ini dianggap segi kemanjaan disiplin. Contoh saya sebut tadi, kalau kemanjaan bina insan ini dicapai secara individu, maknanya setiap murid 1 hingga 6 soalan akhlak, pengurusan diri, masa, nilai budi ini dapat dicapai, dia akan membantu kemanjadian yang kedua, iaitu kemanjadian disiplin. Dia saling berkait dengan. Manakala kemanjadian yang ketiga adalah dari segi akademik. Maknanya akademik ini sebenarnya, ini pun saya kata untuk makluman rakan-rakan SLT dan juga rakan-rakan elit SIP, apa yang dipaparkan ini bukanlah suatu yang bersifat
maksudnya permanent, tetap. Dia bersifat dinamik. Mungkin ada perubahan-perubahan, ada penambahan dan sebagainya. Ini sebagai cadangan. Contohnya kemanjaan akademik, kita melihat dari segi pencapaian tahap minimum. Murid tahun 6, tingkatan 3, mungkin sekarang ni kita nak aktif lagi, nak perhalusi lagi. Mungkin kita lihat kemanjaan murid ni, kita tak melihat pada tahun 6, tahun 3, tingkatan 3 saja. Kita mungkin melihat dari segi tahap tahap 1, tahap 2, ataupun kalau ada setengah sekolah melihat lebih aktif lagi. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita lihat kemanjaan akademik secara menyeluruh ini perlu mengambil kira semua murid. Dia sebut semua murid, semua tingkatan terlibat. Begitu juga dengan peraturan layak ke STEM bagi tingkatan 3. Sebab kebimbangannya sangat tinggi sekarang ini, maknanya murid-murid hari ini minat terhadap sains dan teknologi semakin berkurangan. Bagaimana kita capai RI 4.0 kalau STEM ini tidak diperkasakan? Kalau semua murid tidak melihat pada ke arah ini, saya bimbang RI 4.0 kita akan mengalami satu proses yang lambat, slow atau mungkin terencat lah. Sedangkan negara-negara jiran kita sudah jauh ke depan. Okey, rakan-rakan SIP yang saya, rakan-rakan elit SIP dan juga rakan-rakan SIP yang saya muliakan, kemanjaan akademik tadi yang telah saya sebut tadi, bermakna kita pergi kepada tadi peratus layak ke STEM bagi tingkatan 3, seperti mana yang saya sebut, kebimbangan yang tinggi dalam kalangan pemimpin pendidikan, maknanya peratus murid-murid yang mula meminati bidang STEM ini semakin berkurangan. Kita bimbang jika peratus murid yang terlibat dalam STEM ini, terutama di tingkatan 4, menurun, pencapaian kita dalam RI 4.0 ini juga mungkin terganggu. Sebab itulah saya minta maknanya rakan-rakan untuk melihat semula indikator kemanjaan murid, mengambil kira dari segi layak STEM bagi pelajar tingkatan 3 dalam sekolah TS2.5. Begitu juga dalam layak mendapat sijil LMS, sebab kita kata tadi prestasi pencapaian akademik semua murid. Maka bila kita sebut semua murid, maka kita perlu pastikan dalam proses 11 tahun murid belajar, paling tidak murid-murid ini layak mendapat sijil tingkatan 4 dan 5. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ni disebut deep dive ni. Rakan-rakan, saya pernah pergi ke sekolah Henry Geni. Sekolah Henry Geni, sekolah yang menempatkan pesalah-pesalah juana, pesalah jatuh hukum. Saya pernah bukan bincang dengan sebagai penjelas akademik. Kalau kita dapat kalau tuan-tuan dan puan dapat melihat rekod sekolah Henry Geni ini dalam 3-4 tahun yang lepas, pencapaian SPM dia sebenarnya jujurlah saya cakap lebih baik daripada sesetengah sekolah kita, maknanya sekolah harian biasa. Saya pernah dimaklumkan ada pelajar yang pernah mendapat straight A, pelajar yang mendapat 7A, malah pernah 1 tahun 100% pelajar dapat layak mendapat sijil SPM. Bila ditanya, banyak kekurangan di sekolah Henry ni, antara kekurangan yang kita sedia maklum, pertama sekali murid-murid ni, kebanyakan murid yang menduduki SPM di Henry ni, kebanyakan telah berlaku keciciran. Mereka tiap sekolah 3 tahun, 4 tahun, betul nak ambil SPM. Kemudian untuk mendapatkan maklumat, contohnya internet dan sebagainya, tidak ada di sekolah ini. Tapi bagaimana murid-murid ini dari segi pencapaian akademik mereka boleh cemerlang seperti sekolah harian biasa.
Jadi kat sinilah kita perlu menjadikan, bukan kata kita menjadikan penanda aras, kita menjadikan penanda aras kecemerlangan yang dicapai ini untuk kita melihat bagaimana kata murid-murid yang kita anggap sebagai murid-murid lemah, murid-murid yang kita nampak kececeran setahun 2 tahun, tetapi boleh mendapat sijil LMS. Jadi perkara ini boleh kita belajar daripada rakan-rakan yang lain. Dari sekolah transformasi ini kita perlu membuka minda kita dan juga sikap kita lah kepada yang positif untuk pencapaian cemerlang. Begitu juga dengan kebolehpasaran melanjutkan pelajaran pasca SPM. Ini juga kita anggap sebagai kemajuan murid. Perkara ini telah saya sebutkan sebentar tadi. Bagaimana murid-murid yang kita keluarkan selepas SPM ini, ke mana hala tuju mereka. Kita tidak mahu murid-murid yang kita keluarkan ini mereka tidak ke mana. Mereka tidak contohnya melanjutkan pelajaran pun tidak, bekerja pun tidak tentu hala dan sebagainya. Jadi bila kita sebut kemajuan akademik, kita juga boleh melihat juga dalam aspek kebolehpasaran melanjutkan pelajaran pasca SPM. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan SRT yang lain juga boleh melihat juga indikator lain selain daripada yang saya paparkan ini. Jadi mungkin kita nak melihat yang saya sebut tadi, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4 dan sebagainya. Baik, yang terakhir indikator kemajuan kurikulum. Iaitu menjulang kebitaran kurikulum sekolah. Ini biasanya sekolah tertentu sepatutnya sekolah sudah mengenal pasti apakah kebitaraan kurikulum sekolah. Kita kena ingat kebitaran ini bukan kerana sekolah ini bukan saja sekolah ini mempunyai pencapaian yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum tertentu. Contohnya dia sebut rugby, kita akan sebut sekolah ini. Dan setiap tahun dia akan jadi johan-johan. Tetapi bila kita melihat, mengukur daripada semua murid, rupanya rugby ini kumpulan-kumpulan yang minoriti, kecil saja. Tetapi kalau kita katakan dia mencapai pencapaian cemerlang yang hebat di peringkat daerah, negara, kebangsaan atau antarabangsa, malah semua murid di sekolah ini juga paling tidak tahu tentang apa itu rugby. Boleh bercerita tentang rugby, apatah lagi kalau boleh bermain rugby. Ini kita kata kebitaraan sebenarnya. Begitu juga yang kedua, memperkasakan soft skill murid. Tadi saya dah sebut, sebenarnya dalam 6 aspirasi murid tu, elemen 6C tu, 6 aspirasi murid, itulah soft skill murid yang kita kendaki. Baik, rakan-rakan, kita bergerak ke perkara yang seterusnya, iaitu objektif TS25. Objektif yang pertama TS25 ialah mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Jadi mungkin sebelum ini maknanya sebelum sekolah TS25 ni, kita sering sekolah beritahu bahawa sekolah mereka telah pun melaksanakan PAK21. Jadi dalam TR25 ini kita membimbing sekolah lebih terarah, lebih berfokus untuk melaksanakan amalan PDP yang terbaik. Terutama dalam modul 3, modul 4, modul 6, modul 7 dan sebagainya. Semuanya ada hubung kait dengan amalan PDP yang terbaik dan berfokus. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Inilah antara objektif sekolah 35. Maknanya kita nak membina kepakaran dalaman melalui apa? Latihan yang komprehensif dan berstruktur yang diberikan oleh rakan elit seperti SIP Plus, SIC. Maknanya SIP Plus akan beri bimbingan dalam aspek kepimpinan. Itu yang ada dalam modul 1 dan modul
Manakala SIC akan memberi bimbingan dalam aspek pedagogi. Supaya apa? Rakan-rakan SLT, supaya kepakaran dalaman dapat dibangunkan. Dan perkara yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Ini yang penting, tuan-tuan puan. Persekitaran pembelajaran yang berkesan ini bukan saja kita ukur dari segi keceriaan. Banyak sekolah dikata bila buat persekitaran pembelajaran ni banyakkan keceriaan, banyakkan itulah. Tetapi sebenarnya dia nak memberi makna persekitaran yang kita wujudkan itu akan dapat pertama memfokuskan kemenjadian murid, yang kedua dia akan memberi impak kepada kemenjadian murid, sama ada dari segi aspek akademik, kurikulum maupun sosial. Dan untuk makluman rakan-rakan SLT, program sekolah TS25 telah diluluskan pada tahun 2015 melalui mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 2015. Ini mandat. Mandat maknanya kalau orang tanya, mandat kita melaksanakan TS25. Baik, kita pergi kepada timelines TS25. Jadi bila kita jadi sekolah TS25, kita kena tahu ada timeline dia. Maknanya sekolah yang terpilih sebagai sekolah TS25 untuk tahun pertama dia buat dan laksanakan. Maksudnya dia belajar daripada modul-modul tertentu, kemudian dia laksanakan apa yang terkandung dalam modul-modul yang dipelajari dalam tahun 1. Tahun kedua, amalan. Amalan maknanya dia nak mula maknanya tadi laksanakan mungkin ada penambahbaikan, ada kekurangan kelemahan dibuat penambahbaikan. Di tahun 2 ni dia jadi satu amalan, maksudnya dia dah bukan saja kejap buat kejap tidak sebagainya. Jadi satu perkara yang dilakukan secara konsisten dalam modul-modul tertentu. Contoh nanti kalau kita kata coaching, coaching yang dalam modul 1 bimbingan tu kita laksanakan coaching tu, mungkin dalam tahun 1 kita laksanakan coaching itu untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tahun 2 diperluaskan, dia jadi satu amalan. Dan tahun 3 jadi satu budaya. Budaya ni maknanya kita anggap dia dah jadi satu perkara yang menjadi rutin pelaksanaan dia. Pelaksanaan dia di peringkat sekolah. Tak perlu dipantau datuknya, tak perlu diarah, tak perlu disuruh. Tapi perkara ini dilakukan sebagai satu benda yang dianggap sebagai rutin. Ataupun istilah yang kita sebut makanan kita lah. Jadi itu disebut sebagai budaya. Itu tahun ketiga. Tahun keempat dan seterusnya kita kata lestari, nak sustain. Maknanya kita nak mengekalkan pembudayaan ini untuk seterusnya, dan dia tidak berhenti pada tahap-tahap tertentu. Inilah dia timeline TS25 yang perlu rakan-rakan SLT faham, hadam dan sedia maklum. Baik, kita pergi kepada modul latihan TS25. Jadi untuk makluman rakan-rakan SLT, modul latihan TS25 sebenarnya dia ada 2 lagi modul tambahan untuk tahun 2021. Maknanya modul 1 ini memberi fokus kepada bimbingan dan pementoran. Modul 2 kita memberi fokus kepada menerajui dia punya tema Tema dia modul 1 bimbingan dan pementoran. Modul 2 meneraju kepimpinan. 1 dan 2 ini akan dikendalikan, dibimbing oleh SIP Plus. Jadi kalau rakan-rakan SIP ada masalah dalam modul 1, 2, boleh merujuk rakan-rakan elit SIP Plus. Kerana perkara ini akan beri penekanan, perhatian dan tumpuan kepada aspek kepimpinan di sekolah. Manakala modul 3 menerajui pembelajaran. Ini ditumpukan kepada guru. Ini bimbingan ini akan dilakukan oleh SIC Plus. Yang keempat, modul keempat persekitaran, tema dia persekitaran pembelajaran yang positif.
juga akan dibimbing oleh SIC Plus. Manakala modul kelima, penilaian dan refleksi, dua-dua pihak lah, SIP dan juga SIC Plus. Dan modul ke-6, Unpack the Curriculum, iaitu reka bentuk ataupun KMR, reka bentuk kurikulum, juga akan dibimbing oleh SIC Plus. Maknanya sekarang ni kohort yang kelima baru masuk kepada modul 6. Dan modul ke-7 redesigning student learning experience. Ini juga akan dibimbing oleh SIC Plus. Dan modul yang ke-8 digital tools, ini juga akan dibimbing oleh SIC Plus. Dan kita ada dua modul tambahan tahun 2021, iaitu pembelajaran bahasa Inggeris dan juga STEM. Itu berkaitan dengan modul latihan TS25 dan apa yang dipelajari. Seperti saya beritahu dengan rakan-rakan SLT, inilah bezanya sekolah TS25 dengan bukan sekolah TS25, bermakna kita ada model tertentu untuk kita membimbing tuan-tuan dan puan untuk mencapai matlamat akhir sekolah TS25, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, berdasarkan konsep TS25, apa yang saya secara umum saja yang kita kata siapa itu pemimpin berkesan. Pemimpin berkesan itu terdiri daripada SLT, School Leader Teams, dan Middle Leaders Teams, MLT. Jadi istilah-istilah ini perlu kita gunakan. Maknanya dia perlu sentiasa bermain di bibir-bibir pemimpin sekolah. Sebut SLT, faham siapa SLT, iaitu PGP dan juga perperlukanan kita sebut sebagai SLT. MLT siapa? MLT ialah pemimpin pertengahan yang terdiri daripada GKMP, Kolej Sekolah Menengah, ketua-ketua panitia atau kumpulan-kumpulan yang kita anggap sebagai penggerak di sekolah. Nanti bila masuk modul 2 kita akan lihat apa kumpulan pertengahan ini. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang saya hormati, pengetua dan guru besar dia akan bertindak sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong TS25. Ini peranan dia. Dia kita sebut pembimbing besar, pengetua dan guru besar ni dia mesti peneraju, pembimbing dan pendorong TS25. Lepas tu saya sebut sebentar tadi berkaitan dengan SKPMG2 ni, maknanya dia perlu menggunakan tools itu untuk menjadi peneraju, pembimbing dan pendorong, dan mesti ada connecting dari tu atau ada hubung kait dengan modul TS25. Jadi SLT dan MLT juga dianggap juga sebagai penggerak, pembimbing dan pendorong. Jadi dalam sekolah TS25 juga bukan saja PGP, malah SLT dan MLT juga perlu menjadi penggerak, pembimbing dan pendorong, mengikut ruang lingkup dia, mengikut kita sebut sebagai kumpulan dia tertentu. Ini yang kita anggap sebagai pemimpin berkesan. Manakala guru berkualiti, kita mengharapkan guru berkualiti ini bersifat kompeten, kreatif dan inovatif serta beraspirasi tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan aspek-aspek ini? Bermaksud guru boleh membudaya dan melestarikan PAK21 sepenuhnya. Kita tak mahu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk kepada sekolah TS25, kita mungkin melaksanakan PAK21 mengikut part-part tertentu lah yang kita rasa mudah dan sesuai. Sepatutnya PAK21 dah lama dilaksanakan. Jadi bila masuk saja TS25 dalam modul-modul 3 dan ke atas itu semuanya sebenarnya menjurus kepada pembudayaan dan pelestarian PAK21 sepenuhnya. Dan yang kedua, membudayakan PLC, Professional Learning Community. Ini juga satu daripada kita anggap strategi, strategi untuk melahirkan guru yang kompeten, kreatif dan inovatif serta beraspirasi tinggi melalui PLC. Jadi PLC ini perlu jadi budaya dalam kalangan guru-guru, dan dia perlu kita pastikan bahawa PLC yang kita laksanakan ini adalah PLC yang
menepati apa itu piawaian PLC. Kadang-kadang ada setengah sekolah dia berbincang biasa-biasa tu pun dianggap sebagai PLC. Jadi kita kena balik kepada kata orang balik kepada asal, kita perlu melihat konsep PLC yang sepatutnya. Seterusnya membudayakan KEPAD, kemahiran berfikir alas tinggi dalam pedagogi, PDPC, co-curriculum dan lain-lain. Sebab tu saya kata tadi, mungkin ada sekolah yang terlibat dengan KEPAD, maknanya sekolah KEPAD atau juga sekolah STEM, dia tak jadi satu masalah. Tak jadi satu masalah, tak jadi satu isu kerana perkara ini perlu diselaraskan atau dijajarkan sesuai dengan TS25. Dan sebenarnya KEPAD dan STEM itu penting dalam TS25 kerana inilah yang kita katakan tadi matlamat akhir dari segi aspek akademik yang kita nak capai dalam TS25. Seterusnya memperkasakan STEM, memperkasakan PBD dan perkongsian amalan terbaik. Jadi kita senang saja kita tahu guru itu berkualiti atau tidak melihat perkara-perkara ini. Jadi kalau kata dia dah membudayai dan melestarikan PAK 21 sebelumnya, sebenarnya dalam standard 4 tu, standard 4 SKPNG 2 tu jelas ada proses PAK 21, ada proses KEPAD, ada apa tu kita kata PBD. Jadi perkara-perkara ini kalau dilaksanakan dengan baik, saya pastilah dia akan melahirkan guru berkualiti dan inilah yang menjadi fokus utama dalam sekolah TS25. Dan yang saya rasa benda yang perlu kita, maknanya perbezaan lain ialah perkongsian amalan terbaik. Jadi perkongsian amalan terbaik ini perlu kita lakukan banyak cara lah, perkongsian amalan terbaik semana melalui PLC ataupun mungkin setengah sekolah dia melaksanakan kajian tindakan. Daripada kajian tindakan ini mereka boleh berkongsi pembentangan amalan tindakan di peringkat sekolah, berkongsi dengan rakan-rakan lain terhadap isu dan intervensi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah mengikut situasi mereka. Manakala sokongan padu PIDK melalui jalinan strategi komuniti. Jadi kita dapati bahawa dalam TS25 ini dan sebenarnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga menekankan aspek sokongan PIBG dan komuniti ini. Dan kita mahu dalam sekolah TS25, sekolah ini maknanya sekolah dalam komuniti. Kita pernah dengar. Saya rasa dulu sekolah pernah sekolah memasyarakatkan komuniti kalau tak saya komuniti. Dia ada istilah tu lah, sekolah memasyarakatkan komuniti, komuniti masyarakatkan sekolah dulu lah. Jadi maknanya sekarang ini kita perlu melibatkan komuniti ini sebagai rakan strategik kita untuk membangunkan sekolah. Jadi maknanya ibu bapa, PIBG, komuniti, agensi awam, swasta, NGO, alumni dan banyak lagi yang kita boleh wujudkan. Tak semestinya PIBG ataupun biasanya sekolah sebelum ini lebih menekankan tentang dia sebut saja rakan PIBK, kita lebih memberikan perhatian kepada PIBG ataupun agensi swasta komuniti. Tapi sebenarnya kita boleh libatkan banyak rakan strategik yang lain, NGO, alumni, sukarelawan sekolah. Yang penting semua ini akan memberi keuntungan, menyokong sekolah. Jangan kita ambil pula yang tidak menyokong sekolah. Maknanya ada rakan-rakan komuniti yang mungkin menyebabkan sekolah jadi suka bergerak, ada sebab pengalaman sebagai pengundi sekolah perkara ini berlaku. Tetapi kita perlu istilah smart dan strategik. Sebab pemimpin sekolah terutama PGP yang berada pada tahap maknanya grade DG 52 ke atas tu dia dah boleh berfikiran secara strategik dan holistik. 52, 54 dia perlu berfikiran secara holistik dan strategik. Itu juga dengan guru besar. Jadi pilihlah rakan-rakan strategi komuniti yang mampu membantu kita untuk membangunkan sekolah mencapai matlamat akhir TS. Baik.
Ini secara umum secara umum kalau kita lihat konsep T25, dan ini sebenarnya saya yakin mungkin perkara ini akan dijelaskan lebih mendalam oleh rakan SIP yang akan memberi input tentang kerangka konsep TS25. Ini secara umum sajalah. Hanya saya akan cuba highlightkan benda perkara-perkara yang saya rasa dalam konsep 35 ni yang perlu kita beri perhatian seperti yang maknanya kalau kita sebut kepimpinan tadi, kita pastikan bahawa PGP sebagai peneraju dan pembimbing, pendorong, manakala SRT dan MPT kita kena pastikan dia sebagai penggerak dan pelaksana, wujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan menyeronokkan, fun learning. Maksudnya kita kena persekitaran pembelajaran kita wujudkan maknanya boleh menarik perhatian terutama murid-murid untuk datang ke sekolah. Seterusnya kalau guru berkualiti tadi saya dah sebut tadi, sokongan pembaik PIBK pun dah sebut tadi. Jadi yang saya nak jelaskan sikit je berkaitan dengan penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna dalam 6C PK21 dan tidak terlalulah ini saya mungkin beri sedikit penekanan, tidak terlalu mementingkan pencapaian akademik. Bukan kata kita jangan fokus pada akademik. Akademik tadi saya sebut tadi kan, sekolah politik juga melihat dari aspek TPS, tetapi jangan sampai kita mementingkan pencapaian akademik terutamanya tingkatan 5 sampai kita melupakan aspek-aspek lain, melupakan murid-murid tahap lain. Sebab itulah saya percaya bila UPSR ini dimansuhkan, kita dapat menjurus secara menyuruh murid-murid. Kita tak lagi berperhatian pada murid tahun 6 untuk lulus untuk capai berapa A dalam UPSR, sedangkan murid tahun 1, tahun 2, 3 dan seterusnya kurang kita beri perhatian. Apa yang penting, nilai kemahirian insania, soft skill dan nilai manusiawi perlu diberi penekanan dalam pembelajaran bermakna. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin tuan-tuan dan puan, rakan SLT yang saya kasih sekalian, sebagai rumusan terhadap pengenalan TL25, apa yang tuan-tuan perlu tahu bahawa matlamat jangka panjang TL25 maknanya sekolah TL25 pada akhirnya perlu mencapai dua perkara penting, iaitu kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Nak capai matlamat akhir ini, kita memberi penekanan kepada 4 fokus utama atau disebut sebagai KRA, iaitu pemimpin berkesan yang terdiri daripada SLT dan juga MLT, guru berkualiti yang terdiri daripada semua insan yang bergelar guru, sokongan PIBG dan komuniti, maksudnya ialah PIBG dan juga komuniti ataupun kita sebut sebagai rakan strategik luaran pihak sekolah, dan yang keempat adalah persekitaran pembelajaran bermakna. Jadi kat sini secara keseluruhannya, saya ulangi sekali lagi, pemimpin berkesan memberi fokus kepada SLT dan MLT, guru berkualiti memberi fokus kepada guru, sokongan PIBG dan komuniti memberi fokus kepada PIBG dan komuniti, manakala persekitaran pembelajaran bermakna memberi fokus kepada murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan SLT sekolah, saya dengan pencerahan sedikit sebanyak ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit gambaran apa yang dikatakan sebagai sekolah TS25. Marilah kita sama-sama bergerak sederap mencapai matlamat akhir sekolah TS25, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Saya yakin dan percaya tuan-tuan yang terpilih sebagai sekolah TS25 bagi Pon 6 ialah tuan-tuan yang amat beruntung dan tanya saya ucapkan. Sekian, terima kasih.
Ya, Cik Man.